Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke pameran kita pada kali ini, yang mana saya akan menerangkan tentang penghayatan akidah dan ibadah perpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membina peribadi dan jati diri muslim. Pertama-tama sekali, kita perlulah mengetahui apakah itu definisi sunnah. Sunnah dari segi bahasa ialah jalan ataupun kehidupan, sama ada ianya bersifat terpuji ataupun sebaliknya. Sunnah dari segi istilah pula terbahagi kepada dua, iaitu di sisi ahli hadis dan di sisi ahli usul. Di sisi ahli hadis, sunnah ini bermaksud setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan, takrir, sifat khuluqiyah, sifat khalaqiyah dan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum perutusan baginda menjadi rasul. Di sisi ahli usul pula ialah sunnah ini bermaksud setiap perkara yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran melalui perkataan, perbuatan dan takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kita beralih kepada cara-cara untuk menghayati akidah perpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi kitabih tanzilih, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Yang bermaksud, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran, wahyu dari sisi kami. Engkau dahulu, wahai Muhammad, tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya dan petunjuk kepada sesiapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam menentukan hukum bagi sesuatu permasalahan agar tidak terpesong. Al-Quran juga bersifat menyeluruh yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam kehidupan, bukan sahaja dari aspek akidah, ibadah, akhlak, tetapi juga dari aspek ekonomi, politik, sosial dan pendidikan. Al-Quran ini juga mampu merubah peribadi seseorang menjadi baik jika seseorang itu mengamalkan dan berpegang teguh dengannya. Yang kedua, memahami konsep ma'rifatullah. Apakah itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah ini berasal dari perkataan arafa ya'rifu yang bermaksud mengenal. Jadi, ma'rifatullah ini adalah upaya manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim mengatakan bahawa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semakin kita menghabakan diri dan bersifat ihsan. Salah satu cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu pengetahuan, melalui mempelajari kejadian di alam sebagai tanda kebesaran Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabih tanzilih, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Okey, baik, penerangan saya sebentar tadi adalah cara kita menghayati akidah
berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya akan menerangkan tentang cara-cara kita menghayati akidah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara pertama ialah dengan solat. Solat ini merupakan syariat Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Ia digelar sebagai tiang agama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, pangkal semua urusan adalah Islam, tiangnya ialah solat dan puncak tertingginya ialah jihad. Riwayat Tirmizi. Solat merupakan ibadah yang sempurna dan mempunyai berbagai hikmah baik dari sudut kerohanian, emosi dan fizikal. Antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran ialah solat ini adalah pembentuk akhlak yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Solat ini merupakan ibadah didikan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk akhlak seseorang muslim. Setiap orang yang menghayati ibadah solat akan mempunyai kepribadian yang tinggi kerana mendapat didikan yang sempurna melalui solat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara kita untuk menghayati ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berpuasa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Daripada ayat di atas ini, kita dapat memahami bahawa ibadah berpuasa ini adalah wasilah dalam menuju ketakwaan, yakni merupakan salah satu cara yang mampu membina, mempertingkat serta memperkukuhkan sudut rohani dan akhlak bagi orang yang berpuasa dan mendorong mereka untuk taat serta patuh hanya kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa bukan sahaja membantu dalam pembinaan akhlak dan peribadi umat, bahkan ia juga merupakan perisai ataupun benteng bagi mencegah manusia daripada melakukan perbuatan yang buruk dan ditegah, mengeluarkan kata-kata yang tidak elok, mencetuskan permusuhan ke atas orang lain serta melindungi diri daripada bertuhankan nafsu syahwat yang selalu mengajak manusia melakukan perkara-perkara kejahatan dan berbuat dosa. Hal ini telah dinyatakan dengan jelas sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, puasa itu ibarat perisai. Semasa berpuasa janganlah kamu mengucapkan kata-kata kotor dan tidak enak didengar, dan janganlah pula kamu sibuk bertengkar. Jika ada di antara kamu yang memaki dan mengajak untuk bertengkar, maka hendaklah kamu mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua-dua tadi adalah cara bagaimana kita menghayati ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita beralih kepada kebaikan menerapkan sunnah dalam akidah dan ibadah. Pertama-tama sekali, individu yang menerapkan sunnah dalam akidah dan ibadah ini dapat merasakan kemanisan ketika beribadah. Yang kedua, merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, individu ini mengetahui batas dan halangan dalam bersosial, dan yang terakhir, membentuk peribadi dan akhlak yang baik. Keburukan tidak menerapkan sunnah dalam akidah dan ibadah pula ialah individu ini tidak dapat merasakan kemanisan dalam beribadah. Yang kedua, individu ini merasakan dirinya kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, individu ini tidak mengetahui halangan dan batasan dalam bersosial, dan akhir sekali tidak membentuk peribadi yang baik. Kesimpulannya pada pembahasan kita pada kali ini ialah seluruh umat Islam sewajarnya dan perlu menghayati akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mampu membina peribadi dan jati diri muslim.
Selain itu terdapat juga kelebihan-kelebihan lain sebagaimana saya sudah sebutkan sebentar tadi. Jadi marilah kita sama-sama menghayati akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.